daripada Mutarrif bin Abdullah bin Asy-Syikhir radhiyallahu an. Dia kata balaghani an Abi Dzar hadis. Satu hari orang mai habaq dekat dia kata ada satu hadis. Yang meriwayatkan hadis ini ialah Abu Dzar. Abu Dzar sahabat Nabi. Mutarrif dia bukan sahabat Nabi, tapi sampai dekat dia satu hadis yang katanya hadis ini riwayat daripada satu orang sahabat yang bernama Abu Dzar. Dia kata fakuntu uhibbu an alqahu. Aku teringin sangat nak pergi jumpa Abu Dzar. Aku nak dia mengesahkan ini hadis dia riwayat. Yang kata generasi sahabat dan generasi tabi'in ini, mereka sangat mengambil berat tentang kesahihan sesuatu riwayat. Tak cukup dengan habaq kat dia kata hadis saja. Dia nak tahu siapa riwayat. Bila habaq kata hadis ini riwayat daripada Abu Dzar, tidak cukup dengan tahu kata Abu Dzar riwayat, dia nak pergi cari Abu Dzar kerana dia tahu Abu Dzar masih hidup. Dia nak pergi cari Abu Dzar, dia nak minta Abu Dzar mengaku kata memang dia riwayat hadis itu. Maksudnya, pada zaman kita hari ini, wajib kepada kita mengambil tahu tentang status sesuatu hadis. Pasal apa? Pasal susahnya generasi sahabat, generasi tabi'in, ulama' dulu di dalam nak classify hadis-hadis ini. Nak meletakkan hadis ini sahih, nak meletakkan hadis ini hasan, nak meletakkan hadis ini dhaif, nak mengumpulkan hadis-hadis ini sebagai maudhu', susah sahabat-sahabat dulu, ulama'-ulama' dulu nak buat. Kita hari ini wajar menghargai pengorbanan dan susah payah mereka ini dengan mengambil kira tentang status sesuatu hadis. Apabila Mutarrif dapat satu hadis dan orang kata kat dia hadis ini riwayat daripada Abu Dzar. Dia tahu Abu Dzar masih hidup. Dia kata, aku nak pergi jumpa Abu Dzar, aku nak tanya dia, betulkah dia riwayat hadis ini? Falaqituh. Dia kata, maka aku pun dapat peluang, aku jumpa dengan Abu Dzar. Pergi cari Abu Dzar dan jumpa Abu Dzar. Faqultu lahu. Bila Mutarrif sampai di depan Abu Dzar, dia kata dekat Abu Dzar, ya Abu Dzar, balaghani anka hadithun, fakuntu uhibbu an alqaka. Mai kepada aku satu hadis dan aku nak tahu secara pasti hadis ni betul ke depa kata engkau yang riwayat hadis ini. Fa as'alaka anhu, maka aku nak tanya hang tentang kesahihan hadis ini, engkau yang riwayat. Faqala Abu Dzar, qad laqita. Abu Dzar kata, okey, now hang dah jumpa aku. Hang dah ada di depan aku. Fas'al. Dia kata, tanyalah, nak tanya tentang apa? Qala qultu balaghani annaka taqul. Mutarrif kata, sampai ke pengetahuan aku, kata hang ada kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ثلاثة يحبهم الله عز وجل وثلاثة يبغضهم الله عز وجل. Ada orang mai habaq dekat aku, kata hang kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata ada 3 golongan Allah cukup sayang dan ada 3 golongan Allah cukup benci. Betulkah hang ada riwayat hadis ni? Qala Abu Dzar, na'am. Abu Dzar kata, ya, kalau itu hadis, betul. Aku ada riwayatkan hadis ini. Aku dengar daripada Nabi SAW. Fama akhaluni akdhibu ala khalili Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan cuba tengok ni. Yang kata Abu Dzar, sahabat Nabi ni. Abu Dzar radhiyallahu anhu yang katanya dia ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Sebelum dia nak kata hadis yang Mutarrif dengar itu betul dia riwayat daripada Nabi, dia sebut hak ni dulu. Dia kata fama akhaluni akdhibu ala khalili Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia kata tak mungkin hak aku nak kata saat lagi ni, tak mungkin aku berbohong ke atas
kekasih aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan, cuba tengok disiplin sahabat meriwayatkan hadis. Disiplin tu. Dia boleh terus hajar habang, dia kata, ya betul, aku ada dengar Nabi kata ada 3 golongan Allah sayang, ada 3 golongan Allah benci. Dia boleh kalau nak terus kata lagu tu. Tapi tak, dia start dengan dia kata, tidak mungkin aku nak bohong hampa. Kata kekasih aku, Khalili, kekasih aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata satu benda yang sebenarnya dia tak kata. Mustahil bagi aku nak bohong macam tu. Nak pihak kata Nabi kata, sedangkan Nabi tak kata. Pasal apa? Pasal Muhammad itu, dia bukan sahaja Nabi aku. Tapi Muhammad itu Khalili. Dia kekasih aku. Tuan-tuan, kita kalau kita sayang satu orang, kita tak bohong. Kita sayang mak kita tak bohong dia. Kalau kita bohong dia, maknanya kita tak sayang dia. Kalau kita sayang bini kita tak bohong dia. Kita cakap betul dengan dia. Pasal apa? Pasal kita sayang dia. Kalau kita tak sayang dia, kita bohong dia pagi, petang, siang, malam. Sahabat Nabi, sayang Nabi. Tidak mungkin sahabat yang sayang Nabi nak berbohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia apa? Salasan yaquluha. Dia kata memang betul ada 3 benda yang Nabi SAW kata 3 golongan Allah sayang, 3 golongan Allah benci. Betul, dia kata. Qala qultu mani thalathatul ladhina yuhibbuhumullahu azza wa jal. Mutarrif kata dekat Abu Dhar, dia kata okey, siapakah 3 golongan yang Allah sayang tu? Qal, kata Abu Dhar, rajul ghaza fi sabilillah falaqiyal adu mujahidan muhtasiban faqatala hatta qutila. Abu Zar kata, Nabi SAW kata, 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala cukup sayang. Yang pertama ialah satu orang yang turun di dalam perang sabilillah. Bila mai panggilan turun perang, dia turun. Dan dia turun falaqiyal adu. Bila dia turun, dia berjumpa musuh. Mujahidan, muhtasiban. Dan dia lawan dengan musuh itu habis-habisan. Yang kata jihad, maksud dia sungguh-sungguh, habis-habisan. Satu orang yang Allah sayang ini ialah orang yang apabila ada panggilan jihad, dia turun. Dan dia turun pula, bukan dia curi-curi tulang. Dia turun pi mujahidan. Hal keadaan dia berjihad habis-habisan. Muhtasiban. Dan hal keadaan dia mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia turun pi itu dengan satu tujuan. Apa dia? Dia nak buat kerja yang Allah suruh. Dia nak Allah redha dia. Dia nak mencari keredaan Allah. Satu orang kalau dia sayang mak dia, dia nak cari redha mak dia. Mak dia kata apa pun dia nanti buat. Pasal apa? Pasal dia tahu dengan memenuhi semua kehendak mak dia akan redha dia. Macam itulah manusia hamba Allah dengan Allah. Kalau dia mak Allah redha dia, Allah kata apa pun dia nanti buat. Manusia yang jenis macam ni, manusia pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala sayang dia. Pasal apa? Pasal dia cari redha Allah. Faqatala hatta qutila. Nabi kata dia berperang di dalam medan sabilillah itu, berperang sehingga mati. Pasal apa? Pasal dia mencari syahid. Pasal apa? Pasal dia tahu golongan syuhada adalah golongan yang mendapat redha Allah. Wa antum tajiduna fi kitabillah. Abu Zar kata bab ni dalam Quran ada. Allah berfirman, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cukup sayang kepada orang yang berjuang pada jalannya saffan, dalam keadaan bersaf-saf, berbaris-baris dan teratur. Allah sayang kepada orang yang turun di dalam sabilillah dalam keadaan bersaf-saf, dalam keadaan teratur. Ikut macam mana disiplin, adab yang Allah Subhanahu wa taala tunjuk.
Golongan kedua yang Allah sayang, kata Abu Zar, Nabi SAW bersabda, wa rajulun lahu jarun yu'zihi. Satu orang yang sentiasa disakiti oleh jiran sebelah rumah dia. Dia satu orang yang ditakdirkan duduk sebelah rumah satu orang yang problematik. Masa nak beli rumah tak tahu siapa beli sebelah, melainkan pakat-pakat pergi beli. Dia tangkap rumah tu, tengok-tengok takdir Allah. Pergi dapat satu jiran, serabut punya jiran. Daripada celek mata pagi sampai nak pejam mata malam tidur, hati sakit. Ada saja benda dia nak bagi sakit hati jiran ni. Dengan tak ada timbang rasanya, dengan Allahu Akbar. Paling-paling tak ada. Dia belah kucing dalam sangkang, kucing berak, dia tak mau bagi bau tai kucing masuk rumah dia, dia pergi bubuh satu kipas angin, tembak angin pergi rumah jiran. Allahu Akbar. Saya adalah orang duk teks, message, kata Ustaz, minta bagi nasihat. Jiran saya, hobi belah kucing. Itu Abu Hurairah, bagus. Tapi Abu Hurairah, dia tak belah kucing. Bila kucing berak, buka kipas angin bagi pergi ke orang sebelah. Abu Hurairah tak buat macam tu. Dia ambil sekerat saja apa yang Abu Hurairah buat. Dia belah kucing, punya banyak kucing dia belah. Kucing ni kerja dia apa tuan-tuan? Lepas makan dia berak. Bila bau duk masuk rumah dia, dia pergi beli satu kipas angin yang duk atas lantai, tembak sangkak kucing tu, lepas kawan sebelah. Kawan tu duk terima panggung. Tak boleh buka pintu rumah Ustaz. Dia kata, tutup. Apa pun dia duk masuk lagi. Tutup dengan ketan tebal pula. Saya dah pergi cakap elok-elok dekat dia, kata, jadi bergaduh. Cakap kasar-kasar, lagi sakan bergaduh. Dalam rumah dia kata, dengan bini saya, dengan anak saya, semua jadi muka tik kucing. Hari-hari duk bau benda tu. Nabi SAW kata apa? Manusia kedua yang Allah Subhanahu wa taala sayang dekat dia. Siapa dia ni? Wa rajulun lahu jarun. Satu orang laki-laki yang Allah bagi dekat dia satu jiran. Yang jiran ni yu'zihi. Hari-hari bagi sakit hati. Bak kucing satu, bak motor anak muda dia pula satu. Tak ada pasal-pasal start motor, buka minyak. Preng duk bunyi. Yang rumah sebelah ada anak kecil, terkejut jaga kayau, terkejut jaga kayau. Bukan dia waktu pagi, bukan dia waktu petang, sampai waktu tengah malam, mai himpun kawan-kawan duduk depan rumah, dengan duk isap vape, dengan sembang derai-derai, dengan gelak kokek-kokek. Tak fikir tentang jiran sebelah rumah. Jadi yang hamba Allah ni makan hati. Duk makan hati. Nak tegur cara macam mana ni jiran ni, nak tegur macam mana. Cakap elok pun jadi hal, cakap kasar lebih lagi. Nak hantar surat, itu style lama. Nak hantar SMS, itu pun lama juga. Nak hantar WhatsApp, itu style masalah ni. Dia boleh terima ke tak boleh terima? Duk fikir hal tu saja, Quran tak dan baca, apa pun tak dan. Duk raplah dengan jiran. Siapa yang tak ada jiran dalam dunia ni? Semua ada jiran. Kalau dapat jiran yang baik, sujud syukur. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Buat baik dengan dia. Dia buat baik kat kita sekali, kita buat baik kat dia 10 kali. Syukur kita kepada Allah. Hantar dia ni menjadi jiran kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Golongan kedua yang Allah sayang ialah satu orang laki-laki lahu jarun. Allah bagi dekat dia satu jiran yu'zihi. Hari-hari menyakitkan hati dia. Fayasbiru ala azahu. Dia sabar atas sakit yang kawan tu buat kat dia. Dia sabar. Dia boleh simpan apa yang kawan tu buat kat dia. Dia keluar, dia tunjuk muka manis kat kawan tu. Dia tak tunjuk muka marah, dia tak tunjuk muka masam, dia tak tunjuk muka tak puas hati. Dia tunjuk baik dekat jiran yang menyakiti dia ni. Wa yahtasibu hatta yakfiyahu Allahu iyyahu bimautin aw haya. Cuma dia minta kepada Allah. Dia kata, ya Allah, aku mengadu kepadamu ya Allah, aku tak boleh tahan dengan jiran ni. Mintalah ya Allah, stop segala sakit yang dia dah buat kat aku ni. Stop. Sama ada
dengan ubah dia bagi jadi elok masa aku hidup, ataupun bagi aku mati. Dia punya tak mau cari pasal dengan jiran ni sampai dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah cukupkan, Allah stopkan segala sakit yang jiran duk buat kat dia tu, sama ada bimautin, dengan mati dia, atau hayah, ataupun dalam hidup dia. Allah tolonglah buka hati jiran ni bagi sedang. Dia tak pergi cari pasal dengan jiran ni, dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau macam ni punya tahap doa dekat dia, Allah sayang dia. Tuan-tuan boleh buat macam ni? Tak ada. Kalau kita tunggu depan gate rumah dia, tak ada cakap banyak, la salam wala kalam. Salam pun aku tak mau bagi, cakap apa pun aku tak mau dah, terus cekak, tarik keluar, dia ingat nak keluar, rupanya nak ambil lajak. Pagi, daripada bangku driver, pindah duduk bangku sebelah. Lepas tu, terajang dinding kereta dia sekali, balik rumah. Orang tak tahu aku belajar silat apa. Aku tak putih 5 orang tahu. Aku belajar silat apa pun orang tak tahu. Dan lagi satu yang orang tak tahu, aku belajar ni aku tak putih 5. Yang tu yang duk jadi lagu tu. Pasal tak putih 5. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW kata, kalau sabang dia sampai tahap kawan tadi ni, dia mengadu dekat Allah ya. Dan yang ketiga, yang Allah Subhanahu wa taala sayang ni, wa rajulun yakunu ma'a qaumin fayasirun. Satu orang laki-laki yang join satu kumpulan orang pi musafir. Hatta yashqa alaihimul kara aw nu'as fayanziluna fi akhiril lail. Punya jauhnya perjalanan ini, punya jauhnya musafir ini, sampai exhausted, sampai jadi penat, sampai jadi letih, sampai tak tahu nak habaq dah punya tak larat ni. Sampai tidur pun lewat malam. Fayaqumu ila wudu'ihi wa salatih. Pun begitu, di hujung, di akhir malam, bangkit, ambil ayat semayang, tahajud 2 rakaat. Oh. Satu orang yang duduk dalam satu musafir, yang musafir itu makan masa yang lama, perjalanan jarak yang jauh, penat, letih, tak larat, bukan tired, exhausted. Tak tahu lah abang punya penat. Tidur di akhir malam. Lena sat, jaga, bangkit ambil ayat semayang. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala sayang orang ini. Kita tak gaduh berjalan jauh, kita tak gaduh penat. Tidur pukul 10 pun tak bangkit tahajud juga. Pasal apa? Pasal biasa tak semayang. Tak semayang tahajud ni biasa. Bila kita semayang, bila masjid anjurkan qiyamul lail, setahun sekali. Itulah setahun sekali kita semayang. Jadilah, ada juga sekali. Yang langsung tak tahu pun ada. Semayang apa dia kata? Dia kata semayang tahajud. Semayang terkejut. Terkejut. Bukan. Tahajud. Semayang apa tu? Aku tak pernah dengar. Wah. Hang takkan tak pernah buat? Tak pernah. Tuan-tuan, demikianlah manusia dengan knowledge, dengan ilmu pengetahuan. Tak sama. Maka, balik kepada hadis kita tadi, Nabi SAW kata, orang yang ketiga yang Allah sayang dekat dia, dia musafir jauh, masa yang panjang, dia penat, dia letih, sampai tak tahu nak habaq, tidur ni jenera. Namun, akhir malam, bangun. Ambil ayat semayang, Allahu Akbar. 2 rakaat tahajud. Orang yang macam ni, Allah Subhanahu wa taala cukup sayang dekat dia. Kata Nabi SAW lagi, dan 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala cukup benci, ialah 1, al-fakhurul mukhtar. Golongan pertama yang Allah cukup marah, yang Allah cukup benci, ialah golongan al-fakhur. Fakhur maksudnya orang yang suka bangga diri. Kan orang duk bubuh nama anak Fakhrullah. Fakhrullah. Fakhru, bangga. Fakhrullah maksudnya kebanggaan Allah. Tetapi sifat fakhur, sifat suka bangga diri, Allah tak suka. Cakap, aku buat tu, aku buat ni, akulah. Kalau tak sabit aku, kalau tak kerana aku, ini ciri-ciri
orang yang ada sifat fakhur, bangga diri. Allah tak suka. Allah suruh kita buat baik, tapi Allah tak suruh kita bangga dengan kebaikan yang kita buat. Dan yang kedua, al-mukhtal, al-fakhurul mukhtal, golongan yang bangga diri dan sombong. Mukhtal, sombong. Mim, kha, ta, alif, lam. Bukan mukhtar. Kalau mukhtar, macam nama orang mukhtar. Mukhtar ni maksudnya terpilih. Mukhtal dengan L, dengan lam, maksud dia sombong. Ada orang dia pergi zaman dulu. Dapat anak laki-laki, pergi buat report nak buah nama anak. Buah nama anak saya Mukhtar. Mukhtar. Kawan ni telinga tak apa nak elok. Dia ada sound system problem. Mukhtar, dia eja Mukhtal. Dia buah L di belakang. Unggah. Maksud dia jadi apa? Menyombong. Esok bila pergi mengaji sekolah Arab, tanya nama apa? Ismuk? Mukhtar. Mukhtar? La. Laisa Mukhtar. Bukan Mukhtar. Mukhtal. Sebut Mukhtal. Astagfirullahalazim. Dia ni kata, awak buah nama menyombong. Macam Melayu kita buah nama, Sombong bin Ahmad. Sombong. Mukhtal. Makna dia sombong. Allah Subhanahu wa ta'ala tak suka. Allah benci. Allah marah kepada golongan yang pertama, golongan al-fakhurul mukhtal. Golongan yang bangga diri dan sombong. Allah tak suka. Wa antum tajiduna fi kitabillah. Hampa boleh jumpa tentang golongan yang Allah tak suka ni di dalam Al-Quran. Firman Allah, Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dalam surah Luqman. Tuhan kata, Inna Allah, sesungguhnya Allah la yuhibbu. Allah tidak suka. Kulla mukhtalin fakhur. Orang yang sombong dan bangga diri. Allah tak suka. Allah sebut dalam Quran. Maka Nabi SAW sebut dalam hadis dia. Sebagai golongan pertama yang Allah tak suka. Yang kedua, golongan yang Allah benci, yang Allah marah. Wal bakhilul mannan. Wal bakhilul mannan. Orang yang bakhil, kedekut. Tidak sahaja dia kedekut, dia al-mannan. Dia suka mengungkit kebaikan yang dia buat. Kedekut tu dah tak bagus. Nak tengok dia bagi sedekah, nak tengok dia bagi sumbangan, nak tengok dia bagi infak, susah. Dia bagi sekali RM10, duk sebut tu. Duk sebut tu dia panggil Al-Mannan. Sifat dia apa? Suka ungkit. Aku tiap bulan tu duk bagi. Mengungkit. Allah tidak suka. Bakhil Allah tidak suka. Mengungkit Allah tidak suka. Bakhil dan mengungkit Allah sangat tak suka. Dan yang ketiga, dia kata wattajir wal bayya'ul halaf. Golongan ketiga yang Allah marah dan Allah tak suka ialah golongan tajir, golongan businessman. Orang menyaga. Wal bayya' dan juga orang yang duk menjual beli. Yang mereka ini al-halaf. Suka sumpah tipu. Tuan-tuan, ni kain ni dia bukan boleh dapat selalu. Ini orang jual kain. Ni bukan boleh dapat selalu ni. Depa 4-5 tahun baru sekali depa keluar kain ni. Yang ni insya-Allah lagi ada umur kita tak rosak kain ni. Halaf. Cerita bercakap ni sampai sumpah bohong. Tak mungkinlah sampai macam tu. Ada kata ni jam ni beli, kalau tak beli rugi ni dia tak keluar dah ni. Ini limited edition. Dia tak keluar dah jam ni. Kalau lambung tak pecah. Memang lambung tak pecah. Kalau hampuk baru pecah. Dia kata ni jam ni bagus ni. Lambung tak pecah. Kita pun dengar sekali lalu macam kata jatuh tak pecah. Dah, dia tak mohong. Dia kata lambung tak pecah. Tapi cara dia cakap tu, kita tertipu. Golongan ini menyaga tapi tipu orang. Dia kata ni korma ni Madinah ya ni. Madinah. Tengok mai daripada Israel. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis itu diriwayatkan dengan isnad yang sahih daripada rawi-rawi yang thiqah.